Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran sejarah untuk minggu pertama PDPR. Ada 25 hari PDPR. Kamu sudah pun sampai pada minggu pertama dan nak hujung dah ni. Esok hari akhir untuk minggu pertama. Jadi cikgu harap kamu bersedia untuk mengikuti isi pembelajaran sejarah pada hari ini. Kita masih lagi dalam tajuk kedaulatan dicabar. Ya, sudah sampai ke tajuk akhir. Kesan akibat campur tangan dan penjajahan. Tapi hari ni cikgu ambil sedikit sahaja. Kalau kita tengok objektifnya, objektif pembelajaran. Hari ni kamu dapat menyatakan 3 kesan utama akibat campur tangan dan penjajahan di tanah Melayu. Ada 3 kesan utama. Apakah kita akan belajar pada hari ini? Ya, objektif pembelajaran kedua, kamu boleh membina peta pokok perubahan pentadbiran yang berlaku akibat campur tangan dan penjajahan di tanah Melayu. Kamu boleh senaraikan. Bina peta pokok ni kamu boleh senaraikan apakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam pentadbiran sahaja. Ada 3 kesan utama perubahan tadi. Dan salah satunya yang kita belajar pada hari inilah kesan terhadap pentadbiran. Pentadbiran ini apa? Pentadbiran ini ialah macam sebagai ketua kan. Misalnya cikgu dah ajar dulu, kita ada Perdana Menteri, kita ada Raja, kita ada Yang di-Pertuan Agong. Kalau dulu macam mana? Mula-mula sebelum kedatangan British ada Sultan. Kemudian apabila datang penjajah Portugis, Belanda dan British, pentadbiran itu berubah. Mereka ambil alih dengan pelbagai cara. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, apakah kesan utama akibat penjajahan? Kesan-kesan utama tadi, objektif pertama tadi. 1, kesan terhadap pentadbiran. 2, kesan terhadap ekonomi. Dan yang ketiga, kesan sosial. Ada 3 kesan. Ada 3 kesan. Kesan yang pertama sahaja pada hari ini kita belajar. Kesan terhadap pentadbiran. Kita fokus pada satu sahaja pada hari ini, kesan terhadap pentadbiran. Apakah ia? Ada beberapa perubahan berlaku. Mula-mula dulu ada Sultan. Di setiap negeri juga ada Sultan. Apabila Portugis berjaya menawan Melaka, maka jatuhlah sistem Kesultanan Melaka. Begitu juga apabila Belanda masuk, terus menguasai Melaka. Kemudian masuk pula pengaruh British. British masuk ke Pulau Pinang, kemudian ke Singapura, kemudian mula mencampuri urusan pentadbiran di negeri-negeri tanah Melayu yang lain, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Apakah kesannya? Inilah kesan terhadap pentadbiran apabila mereka mula campur tangan. Campur tangan ni maksudnya apa? Mereka pergi ke istana, mereka berjumpa dengan Sultan pada ketika itu, memberi pandangan-pandangan luar, memberi pandangan, di tempat Patik ada begini-begini. Kalau boleh buat macam ini Sultan. Dia mula, orang kata bahasa mudah, cucuk jarum. Apa tu cucuk jarum? Mula menyusup masuk ke dalam pemikiran raja-raja, pemikiran sultan. Maka ini adalah kesannya. 1, penubuhan negeri-negeri selat. 2, penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. 3, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Borneo Utara dan Sarawak. Ada 5 kesan terhadap pentadbiran. Kenapa ada banyak cikgu? Tak mudah saja ayatnya. Kenapa tak cakap mereka telah menguasai? Tak boleh sebab mereka campur tangan, ambil masa yang lama. Bukan semua negeri menyerah diri. Bukan semua negeri ikut saja kata-kata daripada penasihat-penasihat British, kata-kata daripada pegawai-pegawai British ini. Bukan. Ada banyak ceritanya, nanti kamu akan belajar di sekolah menengah. Okey, kita tengok satu. Negeri-negeri selat. Untuk di peringkat sekolah rendah, cukup kalau kamu tahu negeri-negeri selat ini apakah nama negerinya dan siapakah pegawai British yang mentadbir. Apa gelarannya? Negeri-negeri selat, Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Cikgu ulang, negeri-negeri selat, Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Kalau kamu perhati tu yang merah-merah tu. Yang dalam peta ini yang merah-merah ini. Kenapa cikgu? Kerana British mula-mula turun ke tanah Melayu. Kalau di utara ni di Pulau Pinang,
Dan juga di Singapura, Stanford Raffles di Singapura dan Sir Francis Light di Pulau Pinang. Mereka tak dapat masuk Melaka mula-mula. Dah lama tu baru mereka boleh menguasai. Apakah nama pegawainya? Pegawai British yang menguasai? Governor. Cukup itu sahaja yang kamu tahu. Apakah negeri-negeri selat dan juga siapakah yang mentadbir. Kedua, negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini juga ada ceritanya. Ada perjanjian-perjanjian yang bermula dengan perjanjian Mangkur. Itu nanti kamu akan belajar di peringkat menengah. Yang kamu perlu tahu di peringkat sekolah rendah, apakah negeri-negeri Melayu bersekutu? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditadbir oleh seorang pegawai British yang diberi gelaran residen. Kalau tadi ada governor, di negeri-negeri selat, di negeri-negeri Melayu bersekutu ada residen. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Cukup itu sahaja kamu perlu tahu di peringkat sekolah rendah. Di peringkat menengah nanti kamu akan belajar macam-macam lagi. Seterusnya, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita ada negeri Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan Johor. Dan dibantu tadbir oleh seorang penasihat British. Kenapa guna bantu tadbir, cikgu? Ada juga ceritanya bagaimana sultan dan juga pembesar-pembesar negeri ini bersetuju tak bersetuju, akhirnya menyerahkan kuasa dan sebagainya. Kamu akan belajar nanti di peringkat menengah. Cukup kalau kamu tahu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan akhirnya Johor turut serta. Kemudian di Sabah dan Sarawak ada juga pengaruh dan kesan-kesan pentadbiran akibat campur tangan dan penjajahan British. Di Borneo Utara, Sabah. Ini cikgu sudah ceritakan bagaimana mereka masuk ke Sabah dan dikuasai oleh Syarikat Borneo Utara British, SBUB. Kalau dalam buku-buku sejarah nanti banyak ditulis SBUB. Apa itu SBUB? Syarikat Borneo Utara British. Apabila mereka menerima tanah, konsesi dan pajakan. Pembesar-pembesar pentadbir masa itu beri tanah untuk dipajak, diusahakan dan akhirnya mereka menguasai. Siapakah mereka? SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Dan pentadbiran negeri-negeri ini dikuasai oleh governor. Kemudian kita ada Sarawak. Dia bermula dengan pemerintahan monarki. Apa itu monarki? Sistem beraja. Ingat lagi James Brooke? James Brooke dipanggil sebagai Rajah Putih, orang putih yang menguasai Sarawak. Pun sama juga diberikan tanah oleh Kerajaan Sulu kerana rasa berterima kasih kerana telah mendamaikan perbalahan dan pergaduhan. Akhirnya Rajah Putih ini, James Brooke, telah menguasai Sarawak sebegitu lama sampai ke anaknya menjadi raja. Dan akhirnya apabila James Brooke ini sudah tidak ada, sudah pun menyerahkan Sarawak ini kepada kerajaan British, Sarawak dibahagikan kepada 5 bahagian. Sekarang dipanggil 5 bahagian, bukan 5 daerah, 5 bahagian. Kalau kat sini kita panggil daerah kan, daerah Kerian, daerah Larut Matang Selama. Di sana mereka panggil bahagian. Itu kesannya. Dan ditadbir oleh seorang residen semasa British menguasai Sabah dan Sarawak. Di sana. Ini ceritanya. Kalau kamu nak dengar kembali, kamu boleh ulang. Kalau tidak, kamu boleh rujuk buku teks. Muka surat 52, 53, 54 dan 55. Tak silap cikgu. Nanti cikgu akan refer balik dan cikgu tulis. Baik. Tugasan pada hari ini 1, kamu kena tulis. Kamu kena jawab soalan kuis. Yang kedua, kamu kena bina peta pokok. Kesan terhadap pentadbiran akibat penjajahan dalam buku tulis. Buat peta. Ya. Ini contohnya peta pokok. Kesan terhadap pentadbiran sahaja. Negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dia ada Syarikat Borneo Utara British dan Sarawak. Itu sahaja untuk tugasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.